Warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil kerana sudi bersama-sama lagi dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab Al-Adab Al-Mufrad, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang setia menunggu daripada subuh tadi. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, memang sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqomahnya kita duduk di dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kebaikan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah yang dihormati sah pentadbiran Gemenur Iman dan juga buat kekanda Amira selamat hari lahir, dan juga yang saya hormati yang muliakan ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izinnya sekali lagi kita dapat bersama pada hari ini dalam kitab kita Al-Adabul Mufrad, kitab adab-adab dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Baik. Sebelum saya memulakan, dan rahmati Allah SWT, mohon sampaikan kemaafan saya kepada bonda ataupun Ustazah Nurliah yang berada di Mekah. Sebab dia dah balik Ustaz, maaf. Dah. 18 hari bulan, hari itu Selasa. Oh ya, saya minta maaf sebab tak dapat bertukar jadual disebabkan ada urusan petang ni, dan juga saya mohon doakanlah untuk anak saya, 2 orang yang sedang kena penyakit HFMD. HFMD. Penyakit apa tu? Kaki, tangan dan mulut. Penyakit kaki, tangan dan mulut. Dia macam tiba-tiba datang, tak mungkin terkena dekat sekolah. Ya. Kan, doakanlah. Sekarang ni mula kakak dia kena, dah kakak dia sembuh pergi kat baby pula. Itulah doa, insya-Allah. Nanti saya bagi nama Ustaz, bagi dekat bonda. Baik, insya-Allah. Baik, kita mudah-mudahan sembuhlah. Saya sendiri pun, tapi dia taklah merengek, tapi alhamdulillah. Cuma kita kena pantau lah sebab dia tak ada ubat. Ubat dia sembuh sendiri je, letak krim tu je. Kan, insya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itulah kita tak minta tapi Allah dah jadikan, maka syukur alhamdulillah, ujian buat kita sama-sama. Dan juga insya-Allah pada hari Jumaat dan Sabtu ni saya berada di Perak untuk ceramah Ma'al Hijrah. So orang Perak boleh datang di Masjid Stesen Behra. Okey, insya-Allah. Okey? Insya-Allah. Orang Perak. Ya, saya tak jemput orang Simpang Pulai, saya jemput orang Perak. Baik, okey. Siapa yang duduk Berang dekat, jom datang. Okey? Jumaat dan Sabtu bersama saya ceramah Ma'al Hijrah, insya-Allah. Baik. Kita teruskan lagi muka surat berapa? 100? Yalah, saya tak tanda lah Ustaz. Saya rasa itu benda ni. Benda
Ada siapa boleh bagi tahu tak muka surat berapa? Saya takut saya terlepas. Bab yang menyatakan jiran yang soleh tu dah ke Ustaz? Dah. Tak pastilah sebab saya last. Baik. Muka surat. Sekejap. Saya ada tanda. Tapi kat mana dia ni? Dia lari pula. 123 Ustaz. Bab ni muka surat 123. 124. Mak jamaknya dia jauhnya. 80. Muka surat 80. Muka surat 124. Okey? Bab Okay. betul. Ya, saya salah tengok. Betul. Okey, nak tanya bonda. Mungkin baik. bonda, minta maaf ya sebelum saya teruskan. Mungkin bonda Norini dah dapat cucu ya? Alhamdulillah dah dapat. Dah dapat. Tapi cucu masih di NICU sebab ada masalah paru-paru. Baik, saya WhatsApp dia, tanya dia. Dah lah, dia kata ada mati. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan Allah sembuhkan, kembalikan bana dengan ibunya. InsyaAllah. Baik. Kita masuk muka surat ke-80. Babu fadli man mata lahul waladu. Bab pada menyatakan sesiapa yang kematian anak. Okey. Mati anak ni maksud apa? Okey, baik. Start. Ini dalam fikiran kita sebagai orang Islam, akal, daripada konsep akal, yang patut mati dulu adalah ibu ayah. Sebab ibu ayah telah pun menjalani kehidupan. Konsep akal. Tapi dalam konsep Islam, ajal tak kira siapa. Dalam pemahaman agama, ajal ni tak kira siapa. Hak kau muda ke, hak kau tua ke, anak ke, bapa ke, kan? Semua di antara kita sudah sampai waktunya, pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Pada hari ini kita kena kembali muhasabah diri, selalu duduk dalam satu keadaan yang kita ingat Tuhan. Okey? Sebab tak semua kehidupannya sama dengan orang lain. Ya. Kita nak anak kita besar. Kita teringin tengok anak kita ada kehidupan sendiri. Kita teringin tengok anak kita kahwin, ada anak, kita pun nak cucu. Tapi ada kalanya hidup tak sama seperti orang lain. Kita tengok orang lain ada anak, kahwin, dapat anak, dapat cucu, kita pun pergi mainkan cucu. Tapi dalam hidup kita, ada satu benda yang menjadi rahsia Allah, ajal maut seseorang. Maka anak kita ni, kata ulama, sekadar pinjaman. Ya Allah amanahkan pada kita. Kalau Allah nak ambil, dia akan ambil. Sebab nama pun pinjam. Bila sampai waktu, akan diambil. Memang pada hakikat, kita nak tengok dia membesar. Kan? Tapi bukan kena pada kita. Ada orang anaknya umur 17 tahun dah meninggal. Ada orang dekat tempat saya ni imam surau. Baik orangnya. Diuji dengan anak umur 12 tahun meninggal. Dah lah seorang je anak perempuan. Yang lain anak dia 3 orang lelaki. Seorang perempuan. Hak seorang perempuan tu bongsu. Dia naklah anak perempuan ni dijaga baik, dimanjakan. Tapi Allah ambil. Kan? Sebab tu ujian tu ada di antara kita dan setiap antara kita ujian tak sama. Kan? Tapi nak bagi tahu kita ni tak tahu ajal mati seseorang tu macam mana. Memang kita harap anak kita lepas sekolah, ustaz bersekolah, sampai sekolah, sampailah dia membesar. Kita harap begitu. Tapi perjalanan seseorang itu telah pun ada tarikh kematiannya. Faham? Dalam hidup kita. Sebab tu mungkin bukan bahagian kita. Mungkin ada bahagian orang lain yang Allah ambil usia anak lahir tak sampai 6 bulan Allah ambil. Ada usia yang 2-3 tahun Allah ambil. Ada orang yang melahirkan anak ada sakitnya. Ada orang yang melahirkan anak sihat tubuhnya. Maka nak bagi tahu pada kita, hidup ni ada kalanya tak semua benda kita dapat. Hidup ni ada kalanya tak semua benda yang kita inginkan kita akan peroleh. Ada kala sesuatu yang kita tak ingin akan terjadi kerana kita adalah seorang hamba. Pegang sampai bila-bila nak boleh jelas. Tuan-tuan rahmati Allah. Nampak? Ni saya kata nak apa dan
Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an ibn Shihab an ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimin salasatun minal walad fatamassahu nar illa tahillatal qasami. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seseorang daripada kaum muslimin yang 3 orang anaknya mati lalu dia disentuh api neraka melainkan hanya sebentar sahaja. Kenapa? Allah gantikan ujian itu dengan sedikit azab. Sebab tu tapi dengan syarat dia mesti redha. Raditu billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku redha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad itu adalah rasulku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memang kita nampak Nabi kata apa? Tidaklah seseorang daripada kaum muslimin yang 3 orang anaknya mati. Bukan dia mati, tapi anak dia yang mati. Lalu dia disentuh api neraka, melainkan hanya sebentar saja. Kalau dia disentuh oleh api neraka hanya sebentar, kerana Allah telah gantikan ujian tersebut agar diringankan baginya azab ketika mana kalau dia masuk ke dalam neraka Allah. Diberikan sedikit, hanya sebentar, tak lama. Sebab telah Allah gantikan tersebut dengan kebaikan. Mungkin akan ada orang bertanya, Ustaz, betul ke kalau anak-anak kecil yang meninggal ni baru je seusia setahun, seusia 2 tahun, dia akan menjadi syafaat kepada anak-anak, kepada ibu dan ayahnya? Sahih. Ada sebahagian mengatakan riwayat, mereka-mereka yang kecil meninggal anaknya akanlah ditunggu ibu bapanya agar mendapat syafaat lalu memasukkan mereka ke dalam surga. Ada sebahagian mengatakan pendapat perkataan itu. Makna di sini mungkin kelebihan bagi mereka yang bersabar kehilangan anak. Mungkin Allah jadikan sebagai syafaat untuk memimpin mereka masuk ke dalam syurga Allah. Ada sebahagian riwayat mengatakan, ada sebahagian riwayat katakan tak benar. Maka di sini banyak pendapat. Jelas. Maka apapun pokok pangkalnya, apa yang terjadi, asbab kesabaran. Sebab Allah tulis dalam Quran tentang sabar 70 kali. Makna sifat sabar ni luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Kata Allah, aku ni dekat dengan orang sabar. Maknanya kalau kita ni sabar, apa mai pun kita sabar, apa mai pun kita sabar, insya-Allah Allah ada dengan kita. Kan kita kan Ibnu Mas'ud kata apa? Kita ni apa yang kita sangka pada Allah. Baik. Kalau kita sangka lagu tu, jadi lagu tu lah. Kalau kita sangka macam tu lah. Nak bagi kita faham. Maka di sini ada kelebihan orang yang mati anaknya. Dan juga bagi mereka seorang ibu dan ayah. Sebab tu dalam konteks kehidupan kita, inilah yang berlaku kalau terjadi kepada kita. Nabi memberikan satu uban, satu benda, keuntungan ataupun satu benda yang dapat meredakan kesedihan mereka dengan ganjaran tersebut. Sebab tu Nabi sebut benda ni, tuan-tuan dirahmati Allah. Dan kata Rasulullah pada nota kaki 144, dalam riwayat yang lain, haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath qala haddatsana Abi an Talq bin Muawiyah an Abi Zur'ah an Abi Hurairah anna ra'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabin faqalati ud'u lah faqad dafantu salasa faqala ahtazarti bihi dharin syadidin minan nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anaknya. Lalu dia telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakanlah baginya. Aku telah menguburkan 3 orang anak. Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, engkau telah memagari dirimu dengan tembok yang sangat besar ataupun sangat kuat
dari api neraka. Makna di sini Allah telah gantikan. Bila Allah mengambil, Allah ingin memberi sesuatu. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengar ya. Kata guru kami Maulana Hasnul Hizam kata apa? Bila Allah mengambil, sebenarnya Allah ingin memberi sesuatu yang kita tak tahu apa yang Allah nak bagi. Faham? Contoh hari ni tuan-tuan. Hari ini perjalanan hidup kita daripada pagi sampai petang. Tuan-tuan, kita tak tahu perjalanan hidup kita bagaimana. Ya tuan-tuan. Kita tak tahu. Kadang tiba-tiba tengah-tengah jalan tiba-tiba tayak bocor, tengah-tengah jalan tiba-tiba macam-macam benda boleh jadi. Kan? Kalau apa yang terjadi pada kita, hatta Allah ambil anak kita. Kan? Ni memang kita ni senang syarah. Tapi kalau kena kat kita tak tahu kuat tak kuat. Betul tak? Tak percaya tanya ke kanda Amnira. Kalau Allah ambil 3 orang anak ni, walaupun Nabi ada bagi satu benda yang seronok kat kita, tapi kita masih still tak sanggup. Betul tak betul ke kanda Amnira? Betul tak? Tidak jelas. Ya, kan Apa kita sendiri pun tak boleh. Tapi Nabi ada bagi tahu satu benda, iaitu seolah-olah engkau memagari dirimu dengan tembok yang sangat kuat dari api neraka. Maka di sini ada kelebihan ataupun ada satu kebaikan yang Allah nak bagi kalau kita kehilangan anak yang kita sayang. Kan? Tak nampak benda tu simple. Nampak benda tu senanglah ustaz kata. Ustaz tak rasa betul. Saya kata merasai dengan mendengar dan bercakap beza. Tapi sebagai orang Islam, inilah yang kita kata perkara yang perlu ada dalam diri kita. Yang saya sebut di awal permulaan tadi, kita ni cuma hamba. Kalau Allah nak ambil sesuatu, makna Allah want give something. Okay? Sebab tu kalau Allah ambil sesuatu, Allah nak bagi sesuatu yang kita tak tahu apa Allah nak bagi. Sebab tu kata guru kami, bila Allah ambil satu, sebut tu ya Allah, apa sebenarnya kau nak bagi ke aku ni? Bila tiba-tiba satu hari tu kan, kita tak minta, tiba-tiba kita punya emas yang kita sayang hilang. Sangka baik kita macam mana? Ya Allah, hari ni kau ambil sesuatu yang aku sayang, maka kau kembalikanlah sesuatu yang lebih baik untuk aku. Tuan-tuan, kan? Sebab tu, seorang perempuan tu minta Nabi doa. Sebab dikuburkan anaknya 3 orang. Mungkin kuburnya anak itu daripada mati syahid. Orang mati syahid dapat memberi syafaat. Kan? Ada satu orang tu, diceritakan oleh guru kami. Ketika mana semua yang perang, dia hantar anak dia pergi perang seorang. Lepas tu, sahabat pun datang kata apa? Wahai si fulan, anakmu telah mati. Dia hantar lagi. Dia hantar lagi seorang. Lepas tu, sahabat mai kata, wahai si fulan, anak kau mati syahid peperangan. Dia hantar seorang lagi. Dia hantar seorang lagi. Pun sama syahid. Lepas tu sampai dekat si fulan tadi, wahai si fulan, anak hang mati syahid dalam peperangan. Tiba-tiba hak yang ketiga dia menangis. Dia tiba-tiba menangis. Lepas tu tanya, kenapa yang satu kami cakap syahid tak sedih. Waktu yang kedua tak sedih. Waktu yang ketiga sedih pula. Maka kata si fulan tu apa? Sebab aku sedih. Aku tak boleh hantar anak aku lagi untuk mati dalam syahid peperangan. Aku tak ada anak lagi untuk pergi perang di jalan agama Allah. Oi, power. Nak cerita bagi kita faham. Kan? Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Kalau orang hak jenis lagu ni bagus tuan-tuan. Ada anak pergi hantar perang. Pergi hantar perang. Kita ni kalau nak hantar orang pergi asrama, pergi apa? Hantar anak asrama pun sedih. Kan? Sedih, ya Allah sedihnya. Bawa hantar asrama bukan pergi perang. Sedih. Tuan-tuan, ya Allah, anak aku dah pergi. Tuan-tuan rahmat, ya Allah, sedih. Tapi kalau kita zaman dulu memang kalau ada anak pergilah perang. Tuan-tuan, ya rahmat Allah SWT. Kita lah ni hantar anak pergi asrama pun sedih. Ya Allah Ustaz, dia daripada kecil dengan saya. Nama pun perjuangan. Perjuangan tu mesti ada pengorbanan. Kita nak anak kita pandai, mesti pergi hantar di asrama.
Sebab besok kita tak boleh tengok dia sebab kita tua. Belajar bagi berdikari. Wallahu alam. Dan katanya pada nota kaki 145, haddatsana Ayyasun qala haddatsana Abdul A'la qala haddatsana Sa'idun Jurairi an Khalid al-Ashi qala ma tabnun li fawajtu alaihi wajada syadida faqultu ya Aba Hurairah ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'a tusakhi bihi anfusana an mautana qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu sigharukum da'amisul jannah. Apa katanya? Daripada Khalid Al-Aishi, dia berkata, telah mati anakku. Telah mati anakku. Maka aku telah merasa sangat sedih. Yalah, siapa tak sedih? Hak Nabi meninggal anak pun Nabi sedih. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Rokaya, Fatimah, Ummu Kalsum. Saat matinya Ibrahim, saya lupa Ibrahim atau ada lagi satu anaknya, Nabi pun menangis. Dia kata, Ustaz, ada tak orang yang meninggal, dia tunjuk kental dia, tak menangis. Tangislah, tapi jangan kau meratapi. Kalau menangis itu tanda kasih sayang. Kasih seorang ayah kepada anaknya, maka itu rahmat Allah. Bukan menangis sampai meratapi. Tangislah kerana telah pergi satu orang yang telah engkau didik menjadi orang, tuan-tuan. Tangis. Ada orang kata, Ustaz, kalau kita ni meninggalnya seseorang, kena reda. Jangan menangis. Tunjukkan kita ni kuat, tuan-tuan. Nabi pun saat anak menangis, Nabi pun menangis. Saat meninggal anak, Nabi pun menangis, tuan-tuan. Bukan makna tak reda, tapi sebabkan kasih seorang ayah pada ibu. Kan? Dia mai jumpa Nabi kata apa? Telah mati anakku. Maka aku telah merasa sangat sedih. Kata Khalid Al-Aishi. Lalu aku telah berkata kepada Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, apakah yang pernah engkau dengar daripada Nabi SAW akan sesuatu yang dengannya dapat melapangkan jiwa-jiwa kami? Daripada kesedihan kematian anak kami. Dia minta ke Abu Hurairah, ada tak apa-apa hak Nabi habaq pada kita supaya aku dapat rasa lapang, supaya aku dapat rasa tenang. Tuan-tuan rahmati Allah. Apa katanya? Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, anak-anak kecil kalian adalah pelayan-pelayan di syurga. Kerana apa? Yang ditanyakan tadi tu anak kecil. Anak yang belum balik. Anak yang masih kecil. Tak faham tentang dunia. Masa di situ katanya, anak-anak kecil kalian adalah pelayan-pelayan di syurga. Terus masuk ke dalam syurga. Sebab itu kalau anak-anak yang masih kecil, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak perlu dibacakan talqin. Sebab di dalam kitab Ziarah Alam Barzah, anak-anak yang kecil, bayi, tidak akan dipersoal tentangnya dalam kubur. Kerana mereka itu masih suci. Bukan tak bersih, masih suci. Tuan-tuan. Sebab tu anak-anak kecil ini akan jadi pelayan-pelayan di syurga. Allah angkat mereka. Kan bila kita hilang anak-anak kecil, kan kalau kita biasa tengok mereka-mereka yang diuji oleh Allah ketika mana diambil anak seusia kecil, apa kata mereka? Tunggulah kami di syurga. Tunggulah wahai anak kami di syurga. Sebab apa? Memang tempat anak kecil itu di dalam syurga. Cuma kata Nabi SAW, anak-anak kecil kalian yang telah mati itu adalah pelayan-pelayan di syurga. Makna perkataan itu menjadikan ayah dan ibunya lapang. Maknanya anakku berada di syurga. Kan Nabi kata anak-anakmu yang kalian tadi itu akan jadi pelayan-pelayan di syurga. Maksud dia apa? Mereka berenak-enakan. Mereka bermain-main dan mendapat kenikmatan di dalam syurga. Jangan kalian sedih. Walaupun pada hakikatnya ayat itu dapat mengurangkan sedikit kesedihan, tetapi hilang sesuatu yang kita sayang, yang kita tunggu, yang kita ingin jadikan ia membesar, apakan daya, inilah kehendak Allah. Tapi Allah balas dengan satu kebaikan yang kita dengar menyebabkan hati kita
seronok. Tuan-tuan rahmati Allah. Minta maaf lah kan. Mungkin di antara kita yang pernah ada pengalaman anak kecil lahir 2-3 bulan tiba-tiba meninggal. Ada mereka yang dah lama tidak dapat anak. Kan 5, 6, 7, 8 tahun tak ada anak. Tiba-tiba Allah kurnia anak. Anak tu lahir meninggal pula. Ada yang dah 10 tahun tak dapat anak. Tiba-tiba mengandung. Tak sempat lahir, keguguran. Gugur dengan lahir beza ya. Ya. Gugur dengan lahir beza. Ni anak yang dah keluar. Hak gugur lain cerita. Tapi kalau gugur sempurna sifatnya, hak tu lain cerita. Faham? Kalau gugur dalam belum sempurna sifat lain. Tapi sempurna sifat. Biasa kalau sempurna sifatnya bagi kandungan itu mungkin dalam 4 bulan ke 3 bulan macam tu. Mungkinlah, saya tak tahu sebab saya tak ada pengalaman mengandung. Sebab saya memang mengandung, cuma tak ada due date je. InsyaAllah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah kan. Sempurna fizikal. Sebab tu, ada orang kata, Ustaz, kalau bayi yang gugur tu, contoh 7-8 bulan, tapi sempurna fizikal, kita mandikan. Kan? Mandikan, lepas tu kita beri nama, lepas tu kita kuburkan. Berlainan dengan orang yang gugur hanya segumpal darah. Maknanya belum jadi. Itu beza. Okey, jelas. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu jangan menggugurkan. Kalau gugur dengan tak sengaja tak apa. Tapi jangan kamu gugurkan anak kamu. Kalau kamu takut miskin disebabkan anak, Allah dah janji rezeki bagi anak tersebut. Kalau ada anak, jangan gugur. Ada satu kisah. Ada seorang hamba Allah ni, tiba-tiba dia mengandung. Sedangkan dia tak nak mengandung, dia kata. Tapi tiba-tiba mengandung. Apa jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah? Dan di saat itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dia pergi di satu tempat makan pil, lalu gugurkan anak dia. Bila gugurkan anaknya, di saat itu, Allah bagi dia penyakit darah yang tak berhenti selama 2 tahun. Selama 2 tahun darah tak berhenti. Sebabkan kau gugur anak tu. Takdirnya, setaat itu, maka dia mengandung semula. Setelah dia mengandung, elok penyakitnya. Sebab tu kalau kita mengandung, jangan gugurkan. Allah dah jamin rezekinya. Faham? Tuan-tuan. Jangan kita gugurkan. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang terhormati Allah kan? Faham ya? Okey, tak apa. Bonda Haji, silakan. Ada urusan, silakan. Don't worry, happy do lucky. InsyaAllah. Will be alright. Okay? Okay, kita teruskan. Pada nota kaki 146. Oh, bab ni panjang juga ya. Bab kematian anak ni. Masya Allah. Tabarakallah. Okay, baik. Haddasana Ayyasun qala haddasana Abdul A'la qala haddasana Muhammad bin Ishaq qala haddasani Muhammad bin Ibrahim bin Harith an Mahmud bin Labid an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man mata lahu salasatun minal waladi fahtasabahum dakhalal jannah. Qulna ya Rasulullah wasnani qala wasnani qultu li Jabir wallahi ara law qultum wa wahidun laqala wa ana azunnuhu wallah. Daripada Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang telah kematian 3 orang anaknya. Okey, baik. Teruskan Bunda Haji. Sesiapa yang telah kematian 3 orang anak, lalu dia bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala atas kematian mereka, nescaya dia akan masuk surga. Okey, kita berhenti takat tu dulu. Bukan berhenti habis. Kita faham. 3 orang anak lalu dia bersabar. Bersabar itu pun pahala. Mengharapkan pahala atas kematian itu juga satu keperluan. Sebab Ummu Salamah berjumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, aku kehilangan suami waktu itu. Dan kata Nabi SAW, semoga Allah gantikan yang lebih baik. Lalu Rasulullah yang menjadi suami kepada Ummu Salamah. Nak cerita bagi kita, sabar itu pahala. Setiap apa yang kita lalui dengan ujian tapi kita redha, mendatangkan pahala. Jangan engkau tak redha, ia mendatangkan murka Allah.
Kalau tak redha, kau akan pertikaikan kenapa. Kalau kau tak redha, kau akan pertikaikan kalau. Jangan hidup kita kalau ada kalau dan kenapa. Kenapa Allah begini? Kalau kenapa? Kenapa Allah begini? Kenapa? Tuan-tuan, hidup kita ini jangan jadi orang-orang yang suka menyalahi apa yang telah Allah jadikan kehidupan bagi kita. Kenapa ya Allah? Kenapa engkau jadikan ni? Ya Allah, kenapa? Tak. Apa yang terjadi? Redha. Redha tu pasrah. Pasrah tu menyerah. Kalau kita redha dapat pahala. Kalau kita tak redha maka murkanya Allah. Jelas? Tuan-tuan. Memang seperti saya kata tadi, tak semua orang mampu menahan. Tapi kalau kita tak redha dan cuba menyalahi sesuatu apa yang Allah tetapkan, maka di situ kita telah murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katanya, kalau dia bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala atas kematian mereka, nescaya dia akan masuk ke syurga. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, kalau dua orang yang hak meninggal, aku perawi telah berkata kepada Jabir, demi Allah, aku berpandangan sekiranya kalian bertanya tentang satu anak, nescaya baginda mengiyakan. Nescaya baginda mengiyakan. Walaupun kamu mati dua anak, walaupun kamu mati satu anak, dia Jabir telah berkata, dan aku juga sangka begitu, demi Allah. Hatta kita meninggal berapa anak sekalipun, 3 ke, 2 ke, 1 ke, tak ada masalah. Tetapi mesti sabar, redha. InsyaAllah masuk kita ke dalam syurga. Ada orang yang masuk ke dalam syurga asbab sabar. Ada orang masuk ke dalam syurga asbab sedekah. Ada orang masuk ke dalam syurga asbab Quran. Ada orang masuk ke dalam syurga asbab air wuduknya. Kita tak tahu apa amalan kita yang membawa kita masuk ke dalam syurga. Rupanya Allah jadikan benda ni supaya dia nak kita, kalau tak mampu, ada kejadian yang kita tak ingin, sebenarnya Allah nak jadikan kita ahli syurga. Pakat pokok pangkalnya, mesti sabar. Mesti sabar. Okey? Mesti sabar. Hidup ni tak sabar, sukar. Hidup ni tak sabar, musnah. Hidup ni tak sabar, punah. Sabar. Okey? Wallahu a'lam. Ya. Dan katanya lagi, tuan rahmati Allah, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Hafs bin Ghiyas qala sami'tu Talqa bin Muawiyah wa jadduhu qala sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna imra'atan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-sabiin faqalati ud'u Allah lah faqad dafantu salasah faqala ahtazarti bihi dharin syadidi minan nar. Daripada Abu Hurairah bahasanya seorang perempuan telah datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa anaknya. Dia telah berkata kepada Rasulullah, ini sama hadis yang sama juga pada yang sebelum kita baca. Dan hadis yang ke-148, haddatsana Aliyun qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Suhail bin Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'atir ra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna la naqdiru alayka fi majlisik fawaidna yawman na'tika fih faqala mau'idukunna baitun fulani faja'ahunna lizalikal wa'di wa kana fi mahaddasahun ma minkunna ra'atun yamutu laha salasun minal walad fatahtasibahum illa dakhalatil jannah faqalat ra'atun awisnani qala awisnani. Apa katanya tuan-tuan rahmati Allah? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang perempuan telah datang. Ini pun sama. Hadis yang sama berkaitan yang sebelum yang saya baca. Dan padanya hadis yang ke bawah 149. Tuan-tuan rahmati Allah, pun sama hadis yang sebelumnya. Pada nota kaki 150, haddatsana Ali qala haddatsana Mu'tamir qala qara'tu 'ala al-Fudail an Abi Haridin anna al-Hasan haddatsahu biwasitah anna Sa'ata bin Muawiyah haddatsah annahu laqiya Aba Dzarrin mutawassiha qirbah qala ma laka min al-waladi ya Aba Dzar
Qala ala uhadditsuka qultu bala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min muslim yamutu lahu salasatu minal waladi lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahu jannah bi fadli rahmati iyyahum wa ma min rajulin a'taqa muslima illa ja'alallahu azza wa jalla kulla udwin minhu fakakahu likulli udwin min. Kepada Abi Haris bahwasanya Al-Hasan telah menceritakan kepadanya di Wathid bahwasanya Sa'ah ibnu Muawiyah telah menceritakan kepadanya bahwasanya dia telah bertemu dengan Abu Zar radhiyallahu anhu yang sedang membawa kirbah, tempat mengisi air yang diperbuat daripada kulit. Kirbah dulu orang panggil kantung, kantung isi air. Zaman kita pakai Tupperware ya, senang kan. Zaman dulu dipanggil kirbah, tempat isi air. Lalu dia telah berkata, apakah engkau mempunyai anak wahai Abu Zar? Abu Zar menjawab, maukah aku ceritakan kepadamu? Aku Sa'ah ibnu Muawiyah telah berkata, bahkan Abu Zar telah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim yang dia kematian 3 anaknya yang belum baligh. Bagi orang perempuan belum baligh, saya lupa dalam kitab mengatakan orang perempuan ni boleh baligh. Kalau laki tempoh baliknya 15 tahun. Kalau perempuan 10. Betul ke Kanda Amirah ke boleh siapa share? 9. 9. Okey, baik. 9 tahun. Okey. Orang perempuan dia awal. Orang laki dia lewat. Tapi boleh jadi lebih awal. Kalau datang sebelum 9, Penyakit lah. bagus, Pak Wan. Bagus. Bagus. Itu bukan darah haid. Betul? Ya. Bagus, Mak Wan. Lagu ni belajar. Nama belajar Fathul Mu'in, kitab Matla'al Badra'in. Okey, baik. Yang belum balik, kalau orang lelaki tu 15, tapi boleh datang awal, boleh. Mengikut kajian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dengar molek ni. Dengar molek. Mengikut kajian, anak-anak sekarang lelaki lebih awal balighnya. Punca, sebahagian kajian lah saya tengok. TV. Bukan terlalu banyak melihat handphone yang ada unsur-unsur kegairahan. Kan? Sebab tu, inilah yang saya sebutlah. Kan? Terlalu cepat ada unsur kegairahan. Sebab tu dia orang jadi gairah dalam perbuatan dan lalu mereka cepat matang ataupun balik. Kan? Dulu kita memang susah. Kan orang lelaki dia memang susah. Kan? Tapi ada lelaki yang balik awal. Tapi sekarang kajian katakan lebih cepat baliknya. Tapi semua izin Allah lah. Sebab apa? Kajian kata terlalu banyak perkara-perkara yang mendatangkan gairah. Dan syahwatnya cepat meningkat. Sebab tu anak-anak kita laki kena selalu perhati. Handphone mereka waktu-waktu kecil ni diorang tengok apa. Wallahu a'lam. Okay, jelas. Dan rahmati Allah. Dan melainkan Allah Ta'ala memasukkannya ke dalam syurga dengan rahmatnya kepada mereka. Siapa yang meninggal belum balik, jelas Nabi kata, terus masuk syurga. Jelas. Yang belum balik. Dan katanya, tidaklah seorang lelaki yang memerdekakan seorang hamba muslim, melainkan Allah menjadikan setiap anggota tubuhnya sebagai pembebas dari api neraka bagi setiap anggota tubuhnya. Siapa? Lelaki yang merdekakan, membebaskan seorang hamba muslim. Allah beri ganjaran yang besar kepadanya, menjadikan setiap anggota tubuhnya sebagai pembebas dari api neraka. Okay? Bagi setiap anggota tubuhnya. Wallahu a'lam. Nampak? Lepas ni, kalau kematian orang yang belum balik, kan perkataan selalu kita sebut, tunggulah kami di syurga. Wahai anak syurga. Kan kita panggil anak syurga kan? Lalu kenapa ustaz anak syurga ni hak ni? Ada riwayat. Kenapa? Sebab dia belum balik. Kan? Kalau orang, itulah. Kalau kita anak-anak ni pun kita sedih lah. Sebab kalau belum balik ni kita rasa macam, ya Allah, sedihnya kalau ada orang
orang tak ada. Tapi hakikatnya kita kena terima lah sampai bila-bila kan. Wallahu a'lam. Kan tadi saya tengok pun komen banyak, ada yang meninggal anak 39, ada yang meninggal anak 19. Baru ni saya jumpa satu orang tu, anak dia meninggal 15 tahun. Kan? Sampai si ayah kata apa, kenapa tak ambil saya? Saya kan dah tua. Saya kata pakcik tak boleh sekali menyalahkan takdir. Ada sebab dan musabab Allah ambil anak pakcik. Dan hadis yang terakhir, muka surat 130. Haddatsana Abdullah bin Abil Aswad qala haddatsana Zakaria bin Umar al-Ansar qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man mata lahu salasatun lahu yablu al-hinsa adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah. Sesiapa yang kematian 3 anak yang belum baligh, nescaya Allah Ta'ala memasukkannya dan juga mereka ke dalam syurga dengan rahmatnya. Wallahu a'lam. Ilahnya, ni antara kematian anak. Tak di antara kita pun menginginkan kematian anak itu berlaku. Tetapi kalau kematian itu berlaku, itulah sebahagian daripada qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kita bukan minta, tapi inilah kita kata satu perkara yang kita tak ada kuasa. Kan kalau kita tengok baru-baru ni, ada yang kepala air tu, tengok tak? Kepala air tu habis, mati sekeluarga. Baru ni ada satu family accident, ibu ayah. Saya terbaca ayah hidup, isteri anak-anak meninggal. Kan? Kan betul tak? Kan kadang ada benda yang kita terpaksa terima sebagai seorang hamba. Apa-apa pun banyak hadis-hadis Nabi yang menggembirakan bagi mereka yang kematian anak. Mudah-mudahan apa yang saya sebut ni boleh kita sharekan pada mereka yang kematian anak, kan, agar mereka rasa lapang. Sebab kita tak tahu ujian kita. Dan kita tak tahu keadaan besok anak-anak kita macam mana. Kan? Satu hari nanti tiba-tiba, satu hari nanti kita tak pasti. Tapi berlaku depan kita ada anak kecil yang mati. Sampaikan pada mereka, kau jangan sedih. Anak-anak ni akan jadi anak syurga. Sebab aku belajar benda ni. Kau jangan sedih. Memang sedih tu sedih, tapi dia akan jadi anak syurga. Dia tunggu kita kat sana. Supaya apa? Kita boleh sampaikan benda ni pada orang lain. Walaupun nampak simple, tapi benda ni seolah-olah memberi ketenangan kepada orang yang mendengar, yang kehilangan anak-anak mereka sewaktu kecil. Wallahu alam. Dah 9.20 pagi. Ada tak soalan ibu-ibu nak tanya? InsyaAllah saya akan jawab. Ya Mak Wan. Ya Mak Wan. Apa khabar Mak Wan? Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah panjang umur sampai Mak Ejra. Alhamdulillah. Ya Mak Wan. Ya, apa tu anak-anak yang mati sebelum balik tu dia jadi ahli syurga tu, dia juga boleh beri manfaat, beri syafaat pada ibunya kalau ibunya ataupun keluarganya dalam neraka. Bukan dalam neraka. Dia akan memegang tangan ibu dan ayahnya supaya jangan masuk ke dalam neraka Allah. Diberikan syafaat lalu membawanya mereka ke dalam syurga. Tetapi syarat sama juga. Mak ayah tu mesti taat pada agama. Kalau takat membiarkan gitu saja, aku ada anak kecil meninggal. Tak apa, kalau aku jahat pun nanti dia syafaat pada aku je. Tapi mak ayah tu mesti taat pada agama. Jelas Mak Wan? Kalau mak ayah tak taat? Yang tak taat itu wallahu alam. Allah yang layak menghukum. Sebab kita setiap dosa mesti akan dibalas. Okey, jelas. Setiap dosa mesti dibalas. Tapi antara balas tak balas, antara syafaat tak syafaat, itu semuanya kehendak Allah. Kalau Allah memadamkan dosanya, sebab dia redha dengan kematian, itu semua atas kehendak Allah.
Kita tak boleh nak kata apa, kan? Kalau kita kata, maknanya kalau kita berdosa pun kita selamat, maknanya itu satu tiket bagi mereka nak buat dosa. Sebab aku ada anak kecil meninggal, aku dah tentu syurga. Tak. Contohnya Mak Wan ni. Tapi ini tidak terlibat dengan keguguran ni Ustaz. Kalau orang gugur kan, keguguran. Tidak Keguguran. terlibat dengan keguguran ni. Oh, mesti Mak Wan masuk lewat kot. Keguguran saya dah cerita tadi. Yang sempurna sifat. Kan? Sempurna sifat. Tetapi ada yang dikatakan, tapi bab keguguran ni akan ada pada hadis yang ke-81. Kan? Ada yang sempurna sifat dan kita kebumikan macam biasa dan kita berikan nama. Kita panggil dia anak syurga. Tapi ada perbincangan. Sama ada lepas daripada kita kata apa? Adakah boleh kita kata apa? Lepas kita ke bumi tu, adakah kita perlu buat tahlil? Dia ada dua. Satu, gugur dalam perut. Satu, dia keluar tapi dia mati. Dia ada dua. Ada orang gugur tu, dia terbelit tali pusat. Dia gugur. Lepas tu dia mati, keluar macam biasa. Tapi daripada rahim. Maknanya ada kaedah perbincangan ulama tentang cara pengurusan. Dan juga cara solat. Ada yang kata, kalau dalam perut, tak solat. Tapi kalau keluar, daripada luarnya solat. So, di situ ada pro and contra. Sebab tu saya tak hujah lebih. Sebab saya terlupa keadaan bagaimana nak cerita bab gugur ni. Tapi gugur ni kan dia ada dua. Satu gugur darah, lagi satu gugur sempurna sifat. Itu ada perbincangan. Tapi nanti kita akan bincang. Sebab bab tu pada 81 Mak Wan dalam kitab ni. Lepas daripada kematian anak, nanti dia akan masuk babu man mata lahu saqtun. Iaitu bab menyatakan orang yang kematian anaknya kerana keguguran. Nanti kita masuk sikit bab fiqh. Kalau gugur dalam perut dan gugur luar perut. Ada ke gugur luar perut, Mak Wan? Ada orang mati bawa anak dalam perut. Maknanya mati dalam perut satu. Dah sah mati. Ini mati bila keluar. Ya, ada. So kat situ dia ada pro and contra, kaedah Islam. Dia mati dalam perut lain, keluar dalam perut lain. Ada diajarkan oleh guru kami, Syekh Nuruddin. Tapi saya lupa. Saya kena ingat balik. Tapi nanti kita akan bahas bab yang kematian anak sebab gugur tu nanti. Ada yang kata, kalau kat luar kena solat, hak dalam perut tak kena solat. Saya lupa kata Syekh. Kan? Nanti kita akan cerita, adakah mereka yang gugur ni sempurna sifat dapat memberi syafaat ataupun sebaliknya. Nanti kita akan masuk, nanti saya akan tengok balik nota saya. Adakah mereka yang kematian anak gugur ni kan ada pada darah saja atau sempurna sifat. Jadi kita akan bahaskan benda itu insya-Allah. Terima kasih Mak Wan atas pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Bonda Zarina. Saya nak tanya, kalau anak kalau umur 34 tahun macam mana pula Ustaz? Tapi dia sakit sejak umur 4 bulan. Terima kasih. Baik. Sakit apa tu Mak? Thalassemia. Allah uji thalassemia. Tu penyakit darah tu. Ya. Kata guru kami, tak maaf nak. Kata guru kami, siapa yang diuji sakitnya. Tapi sakit tu bukanlah sakit sampai tidak mampu berbuat taat dengan molek. Makna dia sakit, dia boleh solat, kena dia solat. Kalau dia boleh puasa, kena puasa. Jelas benda? Jelas. Okey. Kalau dia meninggal asbab sakitnya, mudah-mudahan sakit itu menjadi asbab padanya masuk ke dalam syurga. Kerana kata Nabi, setiap sakit itu adalah penghapus dosanya. Jelas? Jelas. Cuma walaupun dia thalassemia, kalau dia mampu untuk solat, maka wajib bagi dia solat. Kalau dia boleh menutup aurat, maka wajib dia menutup aurat. Melainkan Anak saya lelaki. yang laki. Yalah, laki pun ada aurat pun dia. Sekarang orang laki, dia fikir pakai seluar pendek kat atas lutut, dia fikir buka aurat. Itu tetap aurat. Kalau dia boleh tahu agama, dan walaupun dia sakit, tapi dia boleh faham agama, maka wajib dia ikut agama. Walaupun dia sakit. Tapi sakit itu boleh menjadi penghapus dosa baginya. Kalau dia bersabar, mudah-mudahan dia masuk ke dalam syurga. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sama.
Ada soalan daripada jemaah-jemaah yang lain? Ustaz, Ya. Toko Jud dia. Tak. Toko Jud. Ustaz sikit pasal Ustaz cakap Rasulullah diuji tadi kan. Allahu Akbar. Allah uji Rasulullah, Allah ambil anak-anak Rasulullah masa-masa kecil kan. Ya. Nabi pun menangis hingga membasahi janggutnya. Sahih. Hingga masa memangku anak tu bergoyang badan Nabi kan. Maknanya menggambarkan kesedihan juga. Tapi macam saya kan, macam kita manusia yang lemah lagi lah kan. Betul. Tapi apa yang selalu memotivasikan saya bila Allah bagi ujian ni, saya cuba bayangkan ujian Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi yang diuji dengan siksaan yang lagi sangat hebat. Yang kita tak sampai pun ke tahap tu ujian kita sebenarnya. Bila kita rasa ujian kita tu besar, sebenarnya sangat kecil lah berbanding ujian Rasulullah dan para sahabat. Cuma setiap kali Nabi diuji, Nabi lulus dengan ujian tu. Beza dengan kita, kadang-kadang ujian yang Allah bagi tu kita gagal untuk menghadapinya. Wallahualam. Baik, terima kasih. Kekanda Amira kata lagu tu. Dia kata betul tuan-tuan. Sebab tu Nabi antara disebutkan Nabi Ulul Azmi. Yang paling banyak ujian yang ditimpa. Walaupun Nabi ahli syurga. Sifatnya maksum. Kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ujian Nabi tak tara kita. Kita ni tak tara macam ujian Nabi. Bukan Nabi tara kita. Sebab kita ni, kalau ikutkan dengan Nabi, Nabi lagi teruk daripada kita. Dakwah Nabi pun kita tengok teruk. Kecil-kecil tak ada mak ayah. Kita kecil-kecil ada rasa kasih sayang mak ayah. Tapi Nabi tak ada mak ayah. Allah ambil satu-satu. Allah ambil pakcik Nabi. Allah ambil atuk Nabi. Isteri Nabi pun Allah ambil. Tapi Nabi lulus dalam ujian. Supaya umatnya besok tengok ada yang kematian ibunya setia kecil. Aku pun mati waktu aku masih kecil. Tak ada mak ayah. Nabi pun tak ada mak ayah. Nabi dijadikan sebagai contoh. Nabi tak ada siapa-siapa. Allah ajar Nabi supaya bergantung hidupnya dengan Allah. Allah didik Nabi. Tuan-tuan. Sebab tu apa yang jadi pada kita, sandarkan balik pada Rasulullah. Rasulullah wafat, sebelum Nabi wafat, semua anaknya telah pun kata tuan rahmat Allah, kecuali Fatimah Az-Zahra yang masih ada, tuan-tuan. Dan maknanya dalam hidup kita ni, kita rasa kita ni solat, kita rasa kita ni baca Quran, kita rasa kita ni duk buat baik, kita rasa kita tak akan datang hujan. Kalau kita rasa kita baik tak datang hujan, Nabi itu teramat baik. Allah bagi ujian. Faham? Jelas? Maknanya, kita ni baik, bukan makna kita akan senang sentiasa. Kita mesti diuji. Jadi baik pun diuji. Jadi tak baik pun diuji. Tuan-tuan. Lepas tu orang kata, Ustaz, kenapa saya baik? Saya lagu ni. Kenapa orang lain tak baik? Sebab kalau kau kata kau baik, kau tak diuji. Nabi sendiri tu teramat baik. Tapi Allah uji. Supaya apa? Jadi contoh pada kita membenarkan ayat Quran yang kata apa? Selagi mana engkau tidak diuji, jangan menyangka engkau tu beriman. Ujian itu membuktikan keimanan. Faham? Betul ke kena Amira tu kata? Nabi sampai basuh janggut. Tapi menguji keimanan Rasulullah. Nabi. Hak kita. Lagilah kena uji. Hak Nabi tu sungguh. Taatnya pun kena uji. Kita ni kadang-kadang ada lari daripada taat. Pun kita petikai. Kenapa Allah uji? Allah. Yalah Hana. Masya Allah. Ya Mak Wan. Ada apa? Sekarang lagi nak tanya. Anak-anak Nabi dimatikan daripada kecil lagi, yang lelaki semua. Adakah masa dulu boleh nampak hikmah dia tu yang mengatakan kerana nak menjadikan Rasulullah itu adalah Rasul yang terakhir. Itu sebab anak-anak lelaki itu dimatikan. Apakah hikmah itu nampak daripada ketiga itu ataupun sekarang baru para ulama nampak, Ustaz? Dia macam ni Mak Wan. Setiap apa yang jadi pada Nabi menjadi satu contoh. Kata apa jua perbuatan Nabi ada berlaku tentang hukum.
Jelas. Macam contoh, kalau Nabi solat duduk, kalau buka dalam kitab Asanggaram Rumah Tangga Rasulullah ada. Bila Nabi duduk, kenapa Nabi duduk? Waktu tu Nabi dalam Asanggaram Rumah Tangga Rasulullah, Aisyah kehilangan rantainya. Lepas tu cari tak jumpa. Nabi duduk situ. Tiba-tiba air tak ada. Nabi pun tayamum. Diperintahkan Rasulullah untuk tayamum. Makna setiap perkara yang jadi ni sebenarnya menjadi satu iktibar, menjadi satu contoh bagi kita tengok bagaimana Nabi lalui. Bagaimana Nabi jadikan sumber kekuatannya, daripada mana Nabi dapat sumber kekuatan. Maknanya setiap kejadian yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita ni, sebenarnya pokok pangkal, semua kita serah balik pada Nabi. Nabi tak kaya. Kenapa Nabi pilih hidup dalam keadaan zuhud? Sebab nanti kalau umatnya kata, Nabi dia bolehlah Nabi sebab dia kaya. Tapi Nabi dia pilih zuhud. Supaya umatnya kata nanti, kami ni miskin. Tengok Nabi kaya sebab dia Nabi tak. Hari ni kami miskin, Nabi pun miskin. Besok kalau kami kehilangan anak kecil-kecil lagi, kita teringat hak Nabi pun hilang anak sama. Semua sandak pada Nabi. Tuan, kita ni selalu sandak pada Nabi poligami lah. Tapi benda lain banyak lagi kita nak sandak pada Nabi. Tuan-tuan, Nabi kecil-kecil dah berdikari. Memang dididik pada kita supaya berdikari. Nabi kecil-kecil tuan-tuan. Tuan-tuan, berdagang dengan pakciknya. Tuan-tuan, Nabi kecil-kecil dah diajak lagu tu. Maknanya apa yang berlaku dalam kehidupan Nabi tak jauh daripada kita. Tak jauh. Cuma kita tak nak sandarkan benda tu pada Nabi. Kalau kita sandar pada Nabi, kita rasa Nabi pun sama macam aku. Lepas tu kata guru kami, kalau kamu masa kecil tak ada mak ayah, kamu ingat Rasulullah tak ada mak ayah. Makna kamu ni geng dengan Nabi. Nampak tak tuan-tuan? Kamu ni geng dengan Nabi. Makna kita sandar pada Nabi semua. Apa yang berlaku pada Nabi, Nabi sebut mesti ada baik. Mana apa yang jadi pada Nabi, hak kita kata, oh Nabi pun jadi kat dia. Kan? Lepas tu kalau kan belajar cerita Asanggaram Rumah Tangga Rasulullah, betul? Kan kata, oh rupanya isteri Nabi tu lagu tu. Sebelum ni aku ingat isteri Nabi ni lagu-lagu ni. Rupanya lagu tu. Oh Nabi pun isteri dia ada merajuk. Oh Nabi pun isteri dia macam tu. Nak kata Nabi ni banyak sama kita. Beza Nabi ni membawa wahyu. Wallahu a'lam. Betul? Faham Mak Wan ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ni nak tanya bab solat ni lah kan. Mana lebih baik kita solat hajat? Dulu-dulu kata kita dah habis salam baru kita sujud sekali, kita baca semua ni subhanallah semua tu. Lepas tu kita niat. Ada yang kata sebelum salam kita buat, masa kita sujud akhir dah habis baca tu kita buat juga yang baca subhanallah, selawat apa semua Rabbana atina, lepas tu niat tu. Yang mana lebih baik? Terima kasih Ustaz. Macam mana buka ni? Solat hajat. Dulu sekolah kata masa belajar dulu, kita dah habis kita baca, kita dah habis semayang semua sebelum lepas tu dah bagi salam kita sujud semula. Barulah kita baca yang kita untuk sahajat tu kan. Subhanallah, alhamdulillah, selawat Nabi dan Rabbana atina, lepas tu niat dalam hati nak minta apa-apa. Lepas tu kata nak tanya lebih baik lah, kita sujud akhir tu sebelum kita bangun dalam sujud akhir dah habis baca sujud akhir tu kita buat yang solat hajat macam subhanallah, alhamdulillah tu, selawat dan Rabbana atina dan niat untuk hajat tu. Itulah. Ustaz faham dah? Makcik ni tak apa-apa nak pandai bertanya pula. Okey, terima kasih baik-baik. Maknanya dia kata lepas dia bagi salam dia pergi sujud lagi. Baca-baca lain lepas tu dia niat, betul? Itu sujud syahwi je biasa buat macam tu. Oh, itu yang makcik tanya sebab sekarang-sekarang ni dia orang buat macam tu. Dulu-dulu macam tu masa belajar. Lepas dah habis salam kita sujud. Makcik Kan? dengar saya sebut ni. Dalam hadis Nabi SAW, kalau buka kitab Al-Azkar, mungkin Kanda Mira ada belajar bab ni. Katanya apa? Antara tempat mustajabnya berdoa adalah
ketika mana sujud terakhir. Sebab betul sujud dah. terakhir itu adalah yang paling hampir kita dengan Allah. Maka di setiap sujud kita disunatkan memperbanyakkan doa. Yang cara tadi saya tak pernah jumpa. Hak yang pernah saya jumpa, sebelum salam ataupun tahiyat akhir, lamakan sedikit sujud. Ada yang kata baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada yang kata baca ni, ada yang kata baca ni. Mudah bicara, kalau tak nak baca, niatkan dalam hati pun cukup. Sebab waktu sujud adalah waktu terbaik untuk kita berdoa. Kalau dalam bahasa Arab, boleh kita lafazkan. Tapi kalau dalam bahasa Melayu, kita niatkan dalam hati. Yang selepas itu baru kita sujud, wallahualam. Itu saya tak pernah belajar. Cuma bagi saya, sujud terakhir tu lamakan sikit. Mintalah pada Allah apa yang kita nak minta. Itu yang makcik amalkan. Tapi baru ni, dia buat style dulu juga macam tu lah. Bagi salam, sujud. Tu je nak tanya lah. Okey, Saya terima kasih. Ustaz. Ustaz, saya cakap sikit. Saya cakap sikit. Apa ni, Bonda Mazni, saya pernah dengar ada satu asatizah tu cakap macam tu lah. Bila kita dah bagi salam, tanda syukur kita pada Allah, memang kita sujud lah. Masa tu, selepas bagi salam tu. Itu saya dah pernah dengar. Ustaz, baru-baru ni lah. Okey, baik. Itu kalau sujud, namanya sujud syukur. Bukan sujud minta. Berdoa lah. Boleh. Berdoa. Itu Tapi kot maksud sujud- Puan Mazni kot. Wallahualam. Tapi Ya, sujud, ya. Sebab Tapi penerangan sujud- dia masa sebelum solat hajat dia cakap macam tu. okey, Dalam dengar hati dengar kita boleh. ikut Boleh je lah. Mazi dengar dulu. Sat-sat bagi saya cakap. Dengar boleh. Okey. Yang kata lepas kita salam, lepas tu kemudian kita sujud. Okey. Perbuatan tu boleh. Kalau kita nak sujud tilawah pun boleh. Okey. Kalau kita nak sujud syukur pun boleh. Kan? Okey, tak ada masalah. Tapi perbuatan tu di luar solat. Faham Okey, maksud saya? Faham. Maksud saya kekandaan ni. Yang makcik amalkan selama ni sujud lama sebelum sujud masa sujud akhir tu. Baru-baru ni berlaku tapi tak apalah, kita ikut je lah. Boleh, tak ada masalah. Sujud ni kita nak sujud syukur boleh. Lepas tu kita nak hajat apa-apa pun boleh. Tapi sujud yang berlaku tadi, sujud di luar solat. Jelas tak? Jelas. Ustaz, Tapi- boleh mencelah tak Ustaz? Ya, sila. Apa yang dirasakan dialami oleh Puan Mazni itu memang daripada dulu pun kami pun pernah mengalami daripada orang yang terkenal di kalangan-kalangan asatizah ni. Itu kerana apa? Kerana dia kata bila kita sujud lama tu kita tak tahu selama mana masing-masing dengan niat masing-masing tu. Jadi beri kita niat jugalah masa sujud tu kita nak cakap apa pun kita cakap lah. Tapi tak samalah sebab kita kan sembahyang berjemaah tu Ustaz. Kita sembahyang berjemaah. Jadi tak tahulah berapa lama masing-masing kan. Jadi kita akan bangun semula bangun daripada sujud tu. Jadi siapa nak menyambung lagi ayat tu niat tu sujudlah balik selepas sembahyang tu di luar sujud di luar sembahyang. Ini, saya faham maksud Mak Wan. Okey. Dalam jamaah kita mengikut imam. Okey. Imam yang membawa sujud tu tak boleh terlalu lama. Sebab tu kalau imam yang bawa solat hajat, imam tu akan kata pada sujud terakhir kita akan lamakan sikit. Okey, dia akan kata begitu. Jelas. Okey. Dan setelah itu dia akan sujud lama. Lepas dah sujud lama tu baru bangun dia bagi salam. Kan? Okey. Macam Mak Wan kata, lepas tu kemudian kalau kita nak sambung sujud, kita ke tepi lain dan kita sujud. Okey. Perbuatan tu sandaran siapa Mak Wan? Kita tak tahulah sandaran Tak ada mana, sandaran tapi kalau lah. imam tu buat macam ustaz-ustaz dulu buat, kita ikut aja. Tapi lepas kita dah belajar, kita kata sujud akhir tu lama, lepas tu baru kita bagi salam, dalam tu lah kita niat macam-macam. Tapi baru ni tertimbul pula macam tu lama balik, itu yang makcik nak tanya, malah lebih baik. Sepatutnya kita tahu dalam sujud akhir itulah yang terbaik. Baik. Saya faham. Tapi kalau untuk jemaah, kita kena faham kondisi jemaah. Dia tak boleh terlalu lama. Sebab ada jemaah yang tak boleh sujud, nanti dia bangun dia pening. So kalau kita rasa, sebab itu sebaik-baik solat itu
solat sunat ini sebaik-baiknya sendirian. Okey, kalau kita nak sujud berapa lama? Kan kalau kita tengok dalam kitab Al-Azkar, Nabi SAW berdirinya, rukuknya sama dengan berdirinya yang punya lama. Sebab Nabi solat sendirian. Jelas? Jelas ya? Kalau Nabi SAW solat jemaah, Nabi akan memendekkan. Berbeza dengan Nabi solat sendirian. Makna kalau jemaah dan sendiri, dia ada pro and kontra. Kalau kita rasa nak sujud terlalu lama, kita boleh buat solat itu secara sendirian. Boleh, pada sujud terakhir. Tapi kalau kita nak saja-saja sujud, saja-saja sujud ni dia ada panggil dua. Saja sujud ni dipanggil sujud syukur. Mendapat nikmat, lalu kita bersyukur. Jelas? Sebaik-baik perbuatan ketika solat itu sujud, mintalah apa-apa itu dalilnya dalam hadis Nabi SAW. Tapi adakah sujud yang dikatakan di luar solat atau sujud sebaik-baik di dalam solat? Makna sujud ni tak kira mana-mana kita boleh buat. Jelas? Dapat nikmat kita boleh sujud syukur. Okey, lepas tu tadi Mak Wan kata ada orang hajat yang belum sampai. Tak puas nak minta. Maknanya dia pergi tempat lain, dia sujud saja. Okey, betul-betul Mak Wan macam tu. Betul tak? Dia tak pergi tempat lain Ustaz. Dah habis imam beri Ya, salam ya, semua, dia sujud balik semula kat Lepas situ. tu dia sujud balik. Nanti takut orang kata dia sujud sahwi pula. Tak, memang imam tu beritahu. Sebelum Oh, belum maknanya sembahyang tu sujud, dia dah beritahu dah. Okey, makna sujud tu nafsi-nafsi lah masing-masing. Kau nak duduk berapa lama, duduk apa. Tak nak sujud pun tak apa. Ya. Maknanya kat situ, no problem. Sujud syukur pun boleh. Kita nak buat. Tetapi adakah sujud yang terbaik itu diminta saat sujud di dalam solat ataupun sujud di luar solat? Assalamualaikum Dalam Ustaz. solat. Ya, Bonda Norini. Ya, sila. Yang Bonda faham, yang Ustaz baru ni cakap tu macam ni. Sujud tu namanya sujud syukur. Syukurnya Okey. bukan syukur apa. Katanya selepas kita dah solat semua, kan selalu kita cakap Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Tetapi Ustaz tu cakap kita macam ni. Tak payah cakap Astaghfirullahalazim dulu ataupun lepas cakap tu, lepas tu sujud. Sujud tu tanda kita bersyukur kepada Allah kerana mengizinkan kita masih boleh bersujud kepada dia. Ada orang yang tak boleh sujud. Itu yang maksud Ustaz tu. Sujud Baik. syukur pasal boleh sujud. Pasal masih diberikan izin sujud. Itu sahaja. Baik. Kan mudah sujud. Itu saja. Lain tak ada benda pun. Puan tu tak ni apa. dia tak berpandu pada Ustaz tu. Ni dia berpandu pada dia punya cerita. Tak kena-mengena dengan Ustaz tu. Tak apa, tak kita apa. ni. Okey, pandai. Okey, macam ni. Bonda kata, sebab kita syukur, kita dapat sujud. Okey, baik. Okey, baik. Dia kata, okey Ustaz, sebab apa kita sujud selepas tu? Sebab kita syukur, kita dapat sujud. Solat itu sudah sebagai tanda syukur. Jelas? Okey? Kan kata Allah dalam Quran, banyakkan bersujud sebagai tanda syukur. Solat yang kita buat dah ada sujud, maka sudah sebagai tanda syukur. Boleh perbuatan yang Bonda N kata tadi sebagai tanda syukur. No problem. Di mana-mana pun boleh kita buat. Setelah kita kata, Ya Allah, bukan hanya pada kita dapat sujud. Kita baca Quran pun kita kena sujud syukur. Sebab kita dapat baca Quran. Setiap nikmat yang kita dapat, sujud syukur kelas. Bukan hajat. Yang Bonda Mazni tadi, dia tanya saya, dia kata sambung dengan hajat lain. Saya ingat sambung dengan hajat lain, kata buat apa? Maknanya kat sini mudah, simple way. Maknanya Ustaz tu kata lepas kita habis solat, dah solat hajat sujud, lepas tu sebagai tanda syukur kita boleh solat tu, mana kita sujud syukur sebab kita dapat sujud. Betul Bonda M? Betul Ya, Bonda Ustaz, M? ya. Betul. Sebab saya dapat cerita, saya jawab ikut cerita. Okey? Bukan saya jawab tak ikut cerita. Makna Ustaz tu kata sebagai tanda syukur kita sujud syukur sebab kita dapat sujud. Alhamdulillah. Memang betul. Ya, Kata terima ulama. kasihlah kononnya. Terima kasih pada Allah kerana mengizinkan kita
Macam nak izin hidup, izin sujud, izin solat. Ada orang dah tak boleh nak sujud, ada orang dah tak boleh nak ni. Jadi kita bersyukurlah, ya Allah, terima kasihlah bagi aku ni solat, bagi aku sujud. Macam tu lah maksudnya. Kelas lah, saya ingat sambung hajat. Sebab Tak, tadi Nabi tanya pada saya sambung hajat. Sebab tu saya kata kenapa sambung hajat di luar, hajatkan saja kat dalam sujud dan terakhir tadi. Sebab tu dia kata rupanya sujud syukur sebagai tanda kita syukur. Itu saja, no problem. So kalau kita tak buat lepas solat hajat tu, tak terus sujud syukur pun tak apa. Habis-habis kita doa, habis-habis kita minta pada Allah lepas solat hajat, kita pergi ke arah mana yang kita nak pergi, rasa macam aku nak sujud syukur. Sebab aku dapat solat hajat, aku dapat solat minta pada Allah, dapat sujud, aku sujud. Selesai. Tak semestinya lepas solat. Waktu sujud syukur ni bila-bila, anytime, everywhere. Jelas? Tengok orang main bola. Orang main bola sepak. Jelas. Baik. Tak, jangan marah tak, jangan gaduh. Sebab saya ni takut bila orang tanya saya cerita lagu tu. So saya jawablah cara lagu cerita tadi. Tapi bila rupanya benda lain tu salah faham, so jadi nanti ada orang kata saya ni duk petikai ustaz tu. Bukan. Saya jawab ikut apa yang dia tanya. Apa, faham je. Kena faham betul-betul apa yang ustaz cakap baru kita ni kan. Sebab saya tak tahu cerita. Sebab tu saya dengar, kenapa sambung lepas solat? Saya ingat sujud apa? Rupanya tanda syukur sebab kita dapat sujud. Khalas lah. Lepas tu saya takut bila soalan tu datang kat saya jawab macam saya petikai ustaz tu. Tak. Saya tak petikai ustaz tu sebab saya dengar satu kepelikan. Lepas solat, tiba-tiba habis-habis kita kena sujud. Saya kata sujud apa? Sujud sahwi ke? Biasa lepas tahiyat akhir ni sujud sahwi. Bonda kan cakap tadi Bonda Mazni dia tak reti nak bertanya. Dia tak tahu nak susun ayat tapi kita faham lah. Dan alhamdulillah kelas. Okay, tutup. Okay, Ustaz, kita tutup. Lepas ini kita ada kuliah bersama dengan Ustazah Hajanul binti Haji Kasmuri. Berapa minit saja lagi insyaAllah. Jadi alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah dan jazak Ustaz di atas perkongsian ilmu hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Dengan ini saya mewakili Gubernur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi pada Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat Ta'as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.